Kategori 2.2 sebenarnya dia meminta kita kalau diberikan dua punca yang nyata. Apa maksud punca yang nyata? Maksud punca yang berbeza dan memang wujud lah. Sebab certain persamaan kuadratik memang tak dapat dicarikan nilai X. Tak kisah kita cari macam mana pun kan, dia ada nilai X yang sesuai. Tapi di sini dua punca yang nyata, maksud memang ada nilai X yang sesuai dimasukkan ke dalam persamaan. Persamaan yang contohnya yang dekat sini, okey. Nilai X tu dimasukkan, dia memang masukkan ni X kuasa 2, masukkan nilai X ini memang sama dengan kosong lah. Itulah maksud dia punca. Okey, di sini nombor 1, bentukan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca berikut. Maksudnya dia songsang banding dengan tingkatan 2 kan. Di sini dia minta kamu bentukkan satu persamaan kalau diberikan dua punca. Kalau tingkatan 2 ialah diberi satu persamaan kuadratik, lepas tu buat pemfaktoran dan carikan punca. Tapi sekarang lain. Dia berikan jawapan 2 dan 6. So apa yang kita buat? Hasil tambah ini alpha ini maksudnya nilai X yang pertama ataupun punca pertama, dan beta ini ialah punca yang kedua. Dua nilai ini diberikan. Jadi kita jika sudah jelaskan dalam kelas bahawa sebenarnya kita boleh carikan hasil tambah. Di tengah-tengah ini ialah hasil tambah. Hasil tambah apa? Dua punca. Jadi tambahkanlah 2 tambah 6 lah, seperti ini. Menjadi 8. Jadi tulis 8 di sini je. Lepas tu hasil darab, dua punca ini ialah alpha dan beta, darabkan. Ini. Ini SOR, ini mesti POR. POR. Kenapa POR? Ialah product of roots. Ini. Jadi maksudnya kan untuk langkah pertama kalau kita nak bentukkan satu persamaan kuadratik jika diberikan dua punca. Jadi langkah pertama cari hasil tambah. Langkah kedua cari hasil darab. Langkah ketiga akhir sekali baru kita tulis rumus dia. X kuasa 2 mesti. Tolak mesti. Lepas tu ini mesti SOR, itu ialah hasil tambah. X jangan lupa X kuasa 2, X kuasa 1. Tambah dengan nilai hasil darab dua punca ataupun product of root. Mesti sama dengan kosong lah. Okey. Tengok B lagi. Sama juga dua nilai diberikan, dua punca diberikan, negatif 1 dengan 4. Okey, jadi kita carikan hasil tambah dulu 3. Okey, hasil darab negatif 4. Jadi masukkan di sini. Mesti X kuasa 2 tolak. Jika ulang ini mesti hasil tambah SOR. Okey, ini mesti hasil darab. Untuk soalan C, satu C kan, maksudnya kamu sudah faham. Langkah pertama cari hasil tambah. Langkah kedua hasil darab. Jadi sekarang kita terus masukkan saja dalam sini. Kita boleh sudah ni. X kuasa 2 mesti dari rumus, tolak dari rumus. Lepas tu ini mesti hasil tambah. SOR, lepas tu X tambah. Ini ialah hasil darab sama dengan kosong. Jadi kita buatlah seperti biasa. Jadi inilah jawapan terakhir. Tengok ini lebih straightforward. Okay, untuk soalan 1D, cikgu ulang lagi. Okey, untuk ini ada kesilapan. Cikgu buat kesilapan di sini sedikit untuk SOR hasil tambah ini kan. Jumlah dia ialah negatif 4 per 5. Okey. Tak tekan kaitan pun tak apa. Sebab 1 per 5 tolak 5 kan. Tak cukup. So 5 tolak 1 per 5, 4 per 5. Ataupun tukar pada pecahan tak wajar. Negatif 24 per 5. Jadi jawapan dia di sini letak di sinilah sebab ini ialah hasil tambah. Negatif, maka positif. Ingat je dari rumus mesti negatif. Lepas ni tolak 1 daripada hasil darab. Ini lakukan bendarapan ini dengan 1. Negatif 1 di sini. Sama dengan kosong dari rumus lah. Lepas tu kan disebabkan tengok ini ada pecahan. Pecahan manusia tak suka pecahan. So apa kita buat? Kita nak hapuskan 5. Jadi mendarabkan semua satu persamaan ni dengan 5. Jadi darab 5. Jadi ini darab 5. Jadi ini darab 5 cancel out menjadi 24. X jangan lupa. Tolak ini 5. 1 darab 5, 5. Jadi kosong darab 5. Takkanlah 5. Kosong lah. So inilah jawapan. Okey, soalan 2 di sini. Sebenarnya soalan ini dia memanipulasikan hasil tambah 2 punca. Dan juga hasil darab 2 punca. Okey. Punca pertama diberikan dalam soalan ialah negatif 3. Okey, alpha sama dengan negatif 3. Jadi beta. Silap lagi. Beta. Maksudnya punca yang kedua sama dengan 6. Okey, jadi di sini kita boleh buat satu bandingan antara hasil tambah ini. Jangan lupa sebab ini positif kan, sebab daripada rumus mesti negatif. Jadi ini mesti negatif supaya itu negatif positif. Jadi negatif kurungan ini sama dengan hasil tambah. So cikgu buat di sini salah. So negatif buat kurungan ini sama dengan apa? Dengan hasil tambah yang sebenar lah, 3 lah. Jadi cikgu telah
pecahkan dia, lepas tu cikgu pindahkan dia jawapan sama dengan 2. P sama dengan 2. Ini tiada masalah lah kalau untuk penambahan penolakan. Jadi yang untuk perbandingan yang kedua bagi persamaan ini ialah alfa darab beta. Hasil darab 2 punca. Jadi di sini cikgu darabkan 2 sama dengan ini. Jadi sebenarnya negatif 18 juga sama dengan 2 Q. So inilah hasil darab. So akhirnya Q sama dengan negatif 9. Untuk soalan yang ketiga pula sama juga. Cuba tengok soalan sedikit ya. Okey, di sini ialah alfa dan beta ialah punca. Okey, bagi persamaan yang berikut, persamaan kuadratik yang berikut. Jadi di sini nampak tak ini 5x kuasa 2. Biasanya kan x kena x kuasa 2 perkali dia mesti 1. So apa yang kita buat? Kita first step kita kena susun dahulu. Kita cari bentuk umum. Bentuk dia. Okey, kena bahagi 5 disebabkan cikgu nak cari dia 1. Okey. So semua kena bagi 5. Demi ini dia menjadi 1. Perkali ataupun coefficient of x square equal to be 1. Ini. So, okay. Jadi bentuk satu persamaan kuadratik dengan punca-punca yang berikut. Maksudnya persamaan kuadratik baru kamu kena bentuk. Daripada nilai punca yang diberikan di sini. Punca dia apa? Tak tahu nilai apa. Tapi dia bagi simbol. So, tiada masalah juga. Kita bentukkan ungkapan. So di sini inilah punca pertama, inilah punca kedua. Jadi kita nak kalau diberi 2 punca, jadi kita kena cari hasil tambah first step. Kedua kena cari hasil darab second step. Lepas tu masukkan ke dalam seperti yang cikgu nyatakan di sinilah. Okey, ini hasil tambah. So ini 4. Ini mesti x kuasa 2 nak mesti tolak mesti sama dengan kosong. Jadi kita harus cuba tengok di sini. First step cikgu sudah buatlah, kena bagi 5. Disebabkan ini kena menjadi 1 perkali x square kena 1. Lepas tu kan cikgu tunjuk sudah kan di sini. Ini jangan buat silap. Ini atas silap. First step sudah silap. Kan semua step sudah salah. Okey. So ini ialah negatif 2. Negatif 2 ni negatif akan diabaikan. 2 ini merupakan hasil tambah 2 punca. Manakala ini termasuklah ini ialah hasil darab. Hasil darab 2 punca ialah alfa beta sama dengan negatif 9/5. Bear in mind sekarang. Ingat negatif 2 ialah hasil tambah. So, okay, negatif 9/5 ialah hasil darab. Kita tengok soalan 3A di sini ada 2 punca kan. Jangan cikgu ulang langkah pertama hasil tambah. Tambahkan dua punca ini. Alfa tambah beta. Nak cikgu susun ini. Ini cikgu rasa tertib ini kan yang boleh diubah. Ini kamu sudah belajar semasa tingkatan 1. So ini 2 tambah 2 menjadi 4. Cikgu ubah sahaja kedudukan dia. Jadi sekarang alfa tambah beta berapa? Tadi cikgu bagi tahu sudah menjadi positif 2. Memang 2 di sini. Alfa tambah beta 2. Negatif jangan ambil. Kalau di sini positif baru ambil menjadi negatif. Okay. So di sini. Nah ini 2. Tambah 4 6 lah semua. Okey, langkah pertama hasil tambah sudah ada. Sekarang hasil darab 4. Jadi hasil darabkanlah. Ini darab ini alfa beta. Ini pengembangan mesti tiada masalah. Ini ialah 2 beta nah. Ini ialah 2 alfa. Lepas tu last nombor dengan nombor 2 darab 2 4. Ini ialah pengembangan yang kau belajar semasa tingkatan 2. Okey, so di sini daripada perbandingan tadi alfa, beta sama dengan negatif 9/5. Lepas tu tambah lagi 2. Kenapa cikgu nak buat factorization macam ini? Pemfaktoran. Sebab kalau 2 beta tambah 2 alfa cikgu tak dapat. Cikgu tiada. Yang cikgu ada hanya alfa tambah beta. Nah, alfa tambah beta. Tapi 2 tiada lah. Tapi kalau 2 tiada masalah. 2 kurungan ini kan. 2 darab dengan 2 lah. Okey, cikgu tengok lagi. Okey, so cikgu itulah tujuan cikgu nak factorize 2. Faktorkan 2. Jadi tinggal beta dan tambah lagi alfa. Tambah dengan 4. Cikgu rasa sampai tingkatan 4 ini kan nak ambil maths. Pemfaktoran dan pengembangan. Tiada masalah. Kamu kena mahir. Bukan sahaja boleh buat. Tapi kamu kena mahir. Seterusnya kita lakukan penolakan, penambahan dan akhirnya dapat jawapan ini. Ataupun tukar menjadi pecahan tak wajar. Okey, ini seterusnya. Ini jawapan dia. X kuasa 2 mesti buat. Lepas tu mesti hasil tambah. Negatif daripada rumus. Negatif rumus. 6 ini dari hasil tambah. So, lepas tu tolak dengan 31/5. Okey, kenapa darab 5? Cikgu bagi tahu sudah kan? Sebab manusia tak suka pecahan. So, semua sekali kena darab 5. Sebenarnya pecahan ini je. Pecahan ini nombor bulat tiada masalah. So, semua kena darab 5. Ini darab 5. 30. Ini darab 5. Cancel out lah menjadi 31. Terusnya tengok lagi ini.
Inilah punca yang pertama. Tengok balik ini 3B kan. Ini punca pertama, ini punca kedua. Okey, punca pertama ialah 5 alfa tambah 5 beta. Kenapa nak cari hasil tambah? Kan kita nak bentuk satu persamaan kuadratik. Pertama sekali, langkah pertama cari hasil tambah. Okey. Hasil tambah 2 punca. Nah, hasil tambah 2 punca. Jadi kita buatlah hasil tambah 2 punca ni. Ini ialah kita guna konsep algebra. Darabnya cikgu factorize kan 5 keluar. 5 keluar tinggal alfa tambah beta. Alfa tambah beta tadi kita sudah cari sama dengan 2. Jadi darabkan. Kita dapat ini. Langkah kedua cari hasil darab. Nah, hasil darab lah. Nah, ini darab dengan ini 25 lah. Alfa darab beta, alfa beta lah. Lepas tu nak ni ganti-ganti sahaja. Lepas tu buat kalau untuk soalan begini kan ni nombor bulat darab dengan pecahannya ni sebenarnya tajam 4 tak payah guna kalkulator pun tak apa. Terus dapat jawapan ini sahaja. Okey, ini solve, ini rumus, ini form. Okey, seterusnya C. Ini punca pertama, punca kedua. Kenapa tambah? Cari hasil tambah 2 punca. Tambahkan ni. Oh, kosong. Okey, maksudnya kan yang ini tiada lah kan? Ini tiada. Terus X kuasa 2 dengan nombor. Okey, lepas tu kena step kedua kena cari hasil darab 2 punca. Ini punca pertama, ini punca kedua. Okey, kembangkan dia. Alfa beta tolak alfa positif 1 tambah 1. Nah, ini. Kenapa cikgu nak buat factorization untuk ini? Sebab kita tiada kalau dalam soalan ini kan yang diberikan tu daripada persamaan ini sebenarnya cikgu tak dapat tolak alfa tolak beta. Cikgu hanya ada alpha tambah beta. So I have to change this form into this addition so that we have the common form. Kita ada satu bentuk yang sama, yang sepunya. Dan cikgu boleh terus masukkan ni nilai. Nah, tapi kalau cikgu kembangkan sama juga. Negatif beta, yes. Negatif positif, negatif alpha. Sama juga. Okey, jadi di sini alfa dalam beta memang sama dengan 2 tolak bawah tambah 1 bawah. Ini memang daripada tadilah hasil darab 2 punca. Jadi jawapan ini. Tukar menjadi pecahan tak wajar mesti. Lepas tu masuk semula di sini X kuasa 2 memang tolak memang. Lepas tu di sini mesti hasil tambah 2 punca kosong kan. Seperti cikgu kita kena kosong. X memang kosong, tak payahlah. Sebenarnya ini boleh singkirkan. Kalau sudah mahir kan ini tak payah tunjuk tak apa. Terus dia bagi jawapan begini. Tiada X kuasa 2 terus nombor. Lepas tu ini masukkan di sini negatif 14 per 5 masukkan. Jadi semua ada pecah ini jadi darab 5 dapat jawapan. Okey, untuk soalan D tengok semula soalan D ini ialah alfa per 3 dan juga beta per 3. Jadi masuk sini punca pertama, punca kedua. Okey, jadi kita ada 2 punca yang baru, jadi kita bentuk persamaan kuadratik yang baru. So ini bukan, this is no longer the quadratic equation, but they want to form, but use the info given here, the alpha and beta, and substitute into this value so that you can get a new one. Okay, last kali ialah untuk soalan 3D. Okay, di sini ada 2 punca juga kan, alpha per 3, beta per 3. Ini satu punca pertama, punca yang kedua. Jadi langkah pertama nak bentuk satu persamaan kuadratik mesti cari apa dulu. Kalau diberikan 2 punca, 1, 2 punca. Langkah pertama apa? Hasil tambah 2 punca. Tambahlah. Ini tambah ini. Berapa? Ini tambah ini. Tambahkan dia. Kan dia punya denominator atau pembawa dia sama kan. Jadi kita cantumkan dia. Okey, memang 3 lah. Jadi ini alfa tambah beta. Ini dari darjah 2 ke darjah 3. Darjah 3 saya rasa ni. Okey, lepas tu akhirnya dapat jawapan. Alfa tambah beta berapa? 2 kan? Nah, tengok. Dari A. 2 ini. Negatif tak ambil kira sebab dari rumus. Lepas tu, langkah pertama hasil tambah. Langkah kedua cari apa? Kalau diberikan 2 punca. Hasil darab. Okey, jika terus je ni dapat ni alfa darab beta per 9. 3 darab 3, 9. Tak boleh. 3 juga. Tak boleh sebab ini ialah hasil darab. Darab bahagi kita kena darab dan bahagikan. Tapi kalau tambah melibatkan pecahan, pembawa dia kena kekal. Selamat datang ke dunia ini. Balik kepada darjah 3. Okey. Teruskan. Jadi di sini alfa beta sama dengan negatif 9 per 5 per dengan 9. Lepas tu ini per dengan 9 maksudnya 9 bawah lah bersama dengan 5. Nah, sepangkat. Jadi jawapan dia sama dengan 1 per 5. Ini jawapan dia.